A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, yang dihormati rakan-rakan Menteri Kabinet Kerajaan, sahabat-sahabat Pakatan Pembangkang, serta hadirin dan hadirat yang bersidang kesemuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam kecintaan alam sekitar saya titipkan buat anda semua. Tuan Yang Dipertua bertindak selaku yang amat berhormat Perdana Menteri dalam persidangan kita pada kali ini. Mohon untuk memulakan proses penggagasan usul betapa Kabinet Kerajaan mencadangkan kepada Dewan sesungguhnya masalah alam sekitar, agenda politik mesra alam adalah jawapannya. Tuan Yang Dipertua, rutin lazim pengkelasan definisi usul akan saya bentangkan terlebih dahulu melihat kepada dua pecahan utama. Pertama, unjuran pendefinisian literal dan yang kedua, pendefinisian secara konsep. Pertama, secara literal, berindukkan Kamus Dewan edisi keempat, masalah sesuatu yang memerlukan penyelesaian, alam bumi sekitar sekeliling, agenda susunan perkara yang ingin dirancangkan, politik berkenaan pentadbiran kenegaraan, mesra alam, keadaan tidak mencemarkan alam adalah kata hubung. Jawapannya penyelesaiannya. Daripada asas dan akar pemahaman literal ini, Tuan Yang Dipertua berkembang biak menjadi komponen penting dalam unjuran konseptualisasi perdebatan pada hari ini, baik di meja kerajaan maupun di meja pembangkang. Tuan Yang Dipertua, frasa pertama secara konsepnya, masalah alam sekitar. Menurut laporan UNEP, badan khas di bawah PBB Tuan Yang Dipertua, masalah alam sekitar bercambah kepada tiga aspek: pencemaran tanah, pencemaran udara dan pencemaran air yang disebabkan oleh aktiviti manusia, seperti contohnya masalah pelepasan gas-gas berbahaya ke udara, pembukaan hutan, pencemaran air dan sebagainya. Itu keadaan masalah alam sekitar Tuan Yang Dipertua. Seterusnya, berganjak kita ke frasa agenda politik mesra alam Tuan Yang Dipertua. Suka untuk saya terangkan kepada seisi Dewan apakah yang difahamkan tentang keadaan mesra alam. Tuan Yang Dipertua, mesra alam merupakan satu kata sifat yang merujuk kepada laporan World Environmental Forum. Dengan izin Tuan Yang Dipertua, menyatakan bahawa mesra alam merupakan keadaan yang tidak memudaratkan atau menjejaskan alam sekitar, yang mana kami katakan keadaan ini wujud dalam agenda politik mesra alam. Bagaimana keadaan agenda politik mesra alam? Melihat kepada penetapan dasar-dasar yang mana menekankan kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar Tuan Yang Dipertua. Maka timbul persoalan, siapakah yang menggerakkan agenda politik mesra alam? Kabinet Kerajaan mencambahkan kepada Dewan dua pihak. Pertama, Tuan Yang Dipertua, kerajaan melalui kerjasama negara-negara serantau untuk mengatasi masalah pencemaran alam sekitar yang merentasi sempadan. Pihak yang kedua berkenaan dengan parti politik yang menjadikan alam sekitar sebagai teras perjuangan mereka, seperti Green Political Parties dengan izin Tuan Yang Dipertua. Maka timbul persoalan, bagaimana kami katakan keadaan tersebut adalah jawapannya kepada permasalahan alam sekitar? Apabila kami tunjukkan keberkesanan mekanisme pelaksanaan berlandaskan kapasiti yang ada pada penggerak tersebut, yakni wujud dalam dua keadaan. Pertama, menimbulkan unsur desakan. Yang kedua, mempunyai kuasa penentu yang akhirnya akan mewujudkan keberkesanan dalam mekanisme pelaksanaan dalam menyelesaikan masalah alam sekitar Tuan Yang Dipertua. Struktur pengujahan di meja kerajaan akan bergerak dalam keadaan berikut. Saya selaku yang amat berhormat Perdana Menteri akan berhujah dalam konteks kerajaan dan kerjasama negara-negara serantau. Bangkit timbalan Perdana Menteri meluaskan empayar pengujahan Kabinet Kerajaan akan berhujah dalam konteks Green Political Parties dengan izin ataupun parti politik hijau Tuan Yang Dipertua. Dan yang ketiga, seperti mana lazimnya, akan mengemukakan analisis bidasar terhadap segenap kes perwakilan pembangkang. Beban bukti yang kami letak
agenda politik adalah jawapannya ataupun perwakilan pembangkang tampil dengan alternatif ruang untuk celahan? Dan berhormat, adakah hari ini anda mencadangkan kami perlu tunjukkan kerajaan tidak berkuasa dalam menentukan dasar? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah anda ingin melakukan generalisasi semua usaha yang dilakukan oleh kerajaan disebabkan oleh politik? Pertama, Tuan Yang di-Pertua, kami tidak pernah menuntut mereka untuk menunjukkan kerajaan tiada kuasa. Namun, tunjukkan dalam konteks pencemaran, konteks pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk menentukan dasar yang mana akhirnya akan menyelesaikan pencemaran alam sekitar. Semudah itu saya jawab celahan beliau, Tuan Yang di-Pertua. Bergerak kita ke arena pembujahan. Pertama, saya akan ceritakan kepada anda dalam konteks kerjasama negara-negara serantau, ekoran ataupun susulan terjadinya pencemaran alam sekitar yang merentasi sempadan. Suka untuk saya bercerita dan memahamkan seisi dewan tentang konteks pencemaran laut. Menurut perangkaan Jabatan Laut Semenanjung Malaysia, dalam tempoh setahun terdapat lebih kurang 30,543 buah kapal yang melalui Selat Melaka dan 70% adalah kapal-kapal tangki yang membawa minyak. Kita lihat peristiwa tumpahan minyak oleh kapal tangki minyak Jepun yang dikenali sebagai Torrey Canyon dengan izin Tuan Yang di-Pertua yang didaftarkan di Liberia menyebabkan tumpahan minyak sejumlah 7,700 tan yang menghasilkan keladak minyak dan mencemarkan kepupusan biodiversity di kawasan kepulauan Indonesia dan juga Malaysia, Tuan Yang di-Pertua. Bagaimana keadaan ini? Wujud desakan daripada negara Indonesia melalui Menteri Lingkungan Buminya menerusi laporan kertas putih untuk penggubalan dasar menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana kerajaan Malaysia dan Indonesia bekerjasama melalui pelaksanaan agenda politik mesra alam, iaitu dasar kontingensi bersama mengawal tumpahan minyak. Dan kita lihat penubuhan East Asia Response Limited dengan izin berkesan Tuan Yang di-Pertua dalam mengawal permasalahan tumpahan minyak dengan pelaksanaan pembayaran levy dan sebagainya, Tuan Yang di-Pertua. Begitu juga dengan pembentukan Third Area Response Capability dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Keberkesanan daripada kuasa penentu dalam mekanisme pelaksanaan yang mana negara-negara Indonesia melalui kerjasama dengan Malaysia, Tuan Yang di-Pertua, membuahkan hasil. Kita lihat laporan panel penilai EARL menyatakan bahawa muatan minyak bagi setiap kapal dihadkan dan juga keadaan bilangan kapal tangki yang melalui Selat Melaka juga berjaya dikurangkan dan pencemaran ekoran tumpahan minyak tidak lagi berlaku disebabkan keberkesanan mekanisme pelaksanaan. Rumusannya cukup mudah. Telah kami tunjukkan wujudnya unsur desakan kerajaan untuk bekerjasama dan wujudnya mekanisme pelaksanaan dan keberkesanan ekoran kuasa penentu yang dimiliki oleh kerajaan, Tuan Yang di-Pertua. Maka benarlah masalah alam sekitar, agenda politik mesra alam adalah jawapannya. Mohon terus mencadang. Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan apresiasi saya menurunkan Pak Yang Arif Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan kesayangan perwakilan kerajaan, Kabinet Bayangan Pembangkang, seterusnya warga persidangan yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam persidangan buat anda semua yang sudi bersama membincangkan isu alam sekitar yang kian lama kian terseksa disebabkan keragusan manusia. Tuan Yang di-Pertua Dewan, usul yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, masalah alam sekitar, agenda politik mesra alam adalah jawapannya. Di meja pembangkang, kami tampil dengan alternatif premis yang perlu untuk mendapat kelulusan dan pertimbangan bagi menafikan kes mereka. Kami katakan masalah alam sekitar, agenda politik mesra alam bukanlah jawapannya. Pertama, Tuan Yang di-Pertua Dewan, secara asasnya apa yang perlu untuk dilakukan di meja pembangkang adalah melakukan penelitian semula terhadap apakah sebenarnya masalah yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pertama, kami tidak mempunyai masalah untuk menilai masalah alam sekitar kepada apa yang sedang berlaku di dunia hari ini, kerana kita perlu yakin dan percaya dan kita juga bersetuju dunia pada hari ini sedang tercemar dan kita cuba untuk mencari penyelesaiannya, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Keadaan kedua yang kami bersetuju, Tuan Yang di-Pertua Dewan, adalah instrumen mesra alam. Ya, setiap perkara yang mesra alam ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan, tujuannya untuk memastikan kita dapat meminimumkan impak kepada alam
politik bagi mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada Di-Pertua Dewan. Namun, disebabkan kesalahan mereka, kami tidak punya masalah. Kami akan ceritakan saja kepada anda apakah sebenarnya masalah alam sekitar. Agenda politik mesra alam bukanlah jawapannya, dan kami akan rujuk penghujahan kami dan pembinaan kes kami kepada kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh agenda politik Tuan Yang di-Pertua Dewan untuk untuk memastikan agenda politik mesra alam ini bukanlah jawapannya Tuan Yang di-Pertua Dewan. Keadaan kedua, dalam menunjukkan keadaan yang menjadi jawapan, hari ini mereka tidak boleh mudah sahaja. Apabila ada sahaja usaha yang dilakukan oleh kerajaan, maka itu dikatakan jawapan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun, mereka perlu untuk pergi ke lapisan kedua, menunjukkan bagaimana adakah agenda mesra alam ini Tuan Yang di-Pertua Dewan boleh untuk bergerak dan berjaya sekiranya tidak mendapat kepercayaan daripada masyarakat. Maka penghujahan saya yang pertama, saya akan jelaskan kepada anda bagaimanakah agenda politik mesra alam ini Tuan Yang di-Pertua Dewan tidak mendapat kepercayaan masyarakat bagi menafikan kes yang pertama. Datuk Ahmad Reza akan menunjukkan kelemahan yang kedua, bagaimana wujudnya konflik-konflik kepentingan politik dan juga konflik kepentingan ekonomi bagi menunjukkan kelemahan agenda politik mesra alam bukanlah jawapan kepada masalah alam sekitar. Dan Khairuddin akan membincang. Baiklah, silakan. Pertama, berbalik kepada pendefinisian literal, agenda merujuk kepada susunan perkara yang ingin dibincangkan. Maknanya pada hari ini, propaganda yang ingin anda ceritakan adalah bersifat negatif. Adakah pada hari ini agenda politik mesra alam adalah satu perkara negatif? Inilah masalahnya. Anda perlu ceritakan dengan baik mengapakah keadaan mesra alam ini ingin digabung jalinkan dengan agenda politik. Apakah kekuatan yang ada pada agenda politik hingga membolehkan agenda politik mesra alam ini dikatakan sebagai jawapan kepada masalah alam sekitar Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ujar mereka juga tidak tepat. Katanya apabila kurang sahaja kapal yang melalui Selat Melaka, maka pencemaran kurang Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ini generalisasi mudah. Anda perlu tunjukkan berapakah jumlah pencemaran sebelumnya, selepas perkara itu dijalankan, berapakah kes yang berjaya dilakukan, mana menunjukkan keputusan yang menjawab ceritakan secara tersebut. Untuk dimanja, saya ingin teruskan penghujahan. Baik Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya akan ceritakan kepada anda apakah sebenarnya kelemahan yang dimiliki oleh agenda politik mesra alam ini Tuan Yang di-Pertua Dewan hingga kita tidak boleh untuk menjadikannya sebagai jawapan. Dan penilaian saya ini akan saya lengkapkan dengan pembuktian menunjukkan kegagalan agenda mesra alam yang dijalankan di beberapa buah negara Tuan Yang di-Pertua Dewan disebabkan oleh kerana tidak mendapat kepercayaan daripada masyarakat Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kes yang pertama untuk tatapan dan penilaian anda. Bagaimanakah pada hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan? Seperti yang kita sedia maklum, keadaan yang berlaku dalam politik di negara-negara contohnya seperti yang berlaku di Indonesia Tuan Yang di-Pertua Dewan telah pun dilabelkan sebagai keadaan politik yang rapuh. Kerana apa? Wujudnya masalah-masalah seperti masalah korupsi, masalah pembahagian kepada kronis dan juga masalah-masalah seperti birokrasi Tuan Yang di-Pertua Dewan. Disebabkan kewujudan masalah inilah dalam politik Indonesia, akhirnya usaha-usaha yang berbentuk mesra alam yang cuba untuk dijalankan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Tuan Yang di-Pertua Dewan untuk memastikan pembakaran dan pembukaan tanah-tanah baru yang tidak mengikut undang-undang dapat untuk diatasi dan dapat untuk diselesaikan dengan segera. Namun malangnya Tuan Yang di-Pertua Dewan, disebabkan kelemahan dan kewujudan korupsi yang ada dalam sistem kerajaan dan juga permainan politik di Indonesia, akhirnya masyarakat tidak bersetuju dan menganggap apa sahaja yang dilakukan oleh kerajaan berunsur politik semata-mata Tuan Yang di-Pertua Dewan. Akhirnya apakah yang berlaku terhadap isu jerebu di Indonesia Tuan Yang di-Pertua Dewan? Daripada 143 titik pembakaran terbuka disebabkan ia ingin membuka dan menerokkan tanah baru Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada tahun 2002 telah meningkat kepada 167 kes yang menunjukkan mereka terus membuka tanah Tuan Yang di-Pertua Dewan tidak mengikut undang-undang. Dalam keadaan ini, agenda politik mesra alam ada, namun kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya, kepercayaan masyarakat untuk menyanjung dan mengangkat agenda politik mesra alam yang dituturkan ataupun yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin ini Tuan Yang di-Pertua Dewan tidak diamalkan oleh masyarakatnya. Maknanya apakah yang menjadi jawapan? Sudah pasti bukanlah agenda politik mesra alam, kerana kita percaya agenda politik mesra alam sudah dibawa, namun kesan
kesan Tuan Yang di-Pertua Dewan terhadap alam sekitar. Maka saya mohon Timbalan Perdana Menteri jangan hanya membaca berita dalam Dewan Persidangan hari ini, namun perlu untuk melakukan analisis yang kritis terhadap pembawaan usul pada hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Persoalan yang perlu dijawab, pertama, bagaimanakah keadaan kepercayaan masyarakat? Kedua, bolehkah agenda ini bergerak tanpa sokongan masyarakat? Dan yang ketiga, keberkesanan bagaimana yang anda ingin tunjukkan, kerana Perdana Menteri hanya bercerita tentang pengurangan kapal sahaja, kes pencemaran kurang tidak diceritakan. Mohon agak buat suara. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pertua Dewan, rakan-rakan Kabinet Kerajaan, teman-teman proksi pembangkang, warga Dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang Pertua, selaku Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, baik kiranya saya melakukan timbang semula kerja perwakilan pembangkang pada hari ini Tuan yang Pertua. Pertamanya, Tuan yang Pertua soal bangkitnya ketua pembangkang memberikan analisis penampilan kepada kes kami dan juga analisis pengadaan usul Tuan yang Pertua. Maka bangkitlah 1001 pertikaian. Pertama, Tuan yang Pertua, untuk menjawab pertikaian beliau menyifatkan agenda itu sebagai propaganda. Sedangkan pendefinisian netral yang diberikan oleh meja kerajaan diterima bulat-bulat oleh meja perwakilan pembangkang. Perkara kedua, Tuan yang Pertua, adakah hari ini mereka ingin menafikan frasa ataupun ingin memisahkan frasa agenda dan politik, frasa politik dan mesra alam Tuan yang Pertua? Itu kegagalan yang pertama untuk menjelaskan keadaan tersebut kepada seisi Dewan Tuan yang Pertua. Perkara kedua, premis bangkangan beliau ataupun analisis penafian kes kami Tuan yang Pertua, beliau ceritakan tentang keadaan politik mesra alam tidak mendapat kepercayaan masyarakat. Perkara pertama, pembawakan beliau tidak pernah menafikan kes kami di meja perwakilan kerajaan. Kami tunjukkan Tuan yang Pertua usaha kerajaan dengan kerajaan dalam ujian yang pertama. Saya tunjuk perkara kedua di atas kapasiti parti-parti politik hijau Tuan yang Pertua untuk bergerak Tuan yang Pertua. Analisis masyarakat mereka tidak pernah menafikan pembawakan kes kami. Maka terbatal analisis penampilan yang pertama Tuan yang Pertua. Kedua, ketiga Tuan yang Pertua, apa yang beliau katakan tentang usaha di meja kami tidak menjustifikasikan keadaan jawapan Tuan yang Pertua. Kami tidak berhenti pada fasa usaha. Yang pertama telah menunjukkan adanya keberkesanan terhadap usaha tersebut Tuan yang Pertua. Maka itulah kami katakan jawapan Tuan yang Pertua. Maka pada hari ini kerana rasional dan lemah membawakan pembangkang, saya ibaratkan pertikaian mereka ibarat kambing menaduk bukit, tanduknya patah, bukit tak runtuh. Persilakan respon yang kedua. Yang berhormat, anda menceritakan tentang nanas. Jadi macam mana kalau dasar tu nak bergerak kalau tak ada sokongan masyarakat? Pada hari ini Tuan yang Pertua, kami tunjukkan dasar tersebut digerakkan oleh kerajaan Tuan yang Pertua apabila berlakunya pertama Tuan yang Pertua, permasalahan alam sekitar merentasi sempadan Tuan yang Pertua. Perkara kedua, pergerakan dasar-dasar dilakukan oleh parti-parti politik hijau. Itu yang akan mereka fahami Tuan yang Pertua. Duduk dulu yang ketiga, sabar. Tuan yang Pertua, pada hari ini kita bertanya kepada pengujahan meja perwakilan kerajaan Tuan yang Pertua. Saya akan membicarakan tentang parti politik hijau Tuan yang Pertua. Apakah parti politik hijau Tuan yang Pertua? Isu ini sedikit sensitif dalam negara kita. Namun saya akan perjelaskan kepada anda semua. Parti politik hijau adalah parti politik yang bergerak demi menegakkan keadaan alam persekitaran di negara mereka Tuan yang Pertua. Sebagai contoh di United Kingdom, Australia, Amerika Syarikat, Jerman dan sebagainya Tuan yang Pertua. Pada hari ini saya akan tunjukkan apakah pergerakan parti tersebut, apakah tindakan mereka Tuan yang Pertua yang akhirnya membawa kepada penyelesaian masalah ataupun Tuan yang Pertua kepada keberkesanan mekanisme kawalan negara mereka Tuan yang Pertua. Kita beralih kepada negara Jerman Tuan yang Pertua, di mana Parti Alliance 90 ataupun The Greens dengan izin Tuan yang Pertua pernah menjadi kerajaan pimpinan negara Jerman selama 2 penggal berturut-turut pada tahun 1998 hingga tahun 2005 Tuan yang Pertua. Apa kesannya ke atas alam ataupun ke atas sistem politik negara Jerman Tuan yang Pertua? Pertama, masalah pencemaran di negara Jerman menjadi agenda utama parti tersebut sebaik sahaja menjadi kerajaan pimpinan. Apakah yang berlaku Tuan yang Pertua? Desakan Josh Fischer Tuan yang Pertua, ahli parlimen yang dimenangi oleh Kerusi Parti Hijau Tuan yang Pertua, mencadangkan agar dasar pembangunan pengangkutan mesra alam dilakukan Tuan yang Pertua. Perkara tersebut diterima kabinet Tuan yang Pertua. Apakah penentu yang dilakukan oleh Josh Fischer Tuan yang Pertua apabila pada hari ini kabinet dengan kerjasama beliau membangunkan pertama penggunaan taksi basikal ataupun belo taksi di sekitar bandar Jerman Tuan yang Pertua. Kedua,
Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini, apa kesan ataupun keberkesanan kepada apa yang ditunjukkan oleh Joshua Fischer Tuan Yang di-Pertua? Peningkatan sebanyak 28.7% rakyat Jerman yang menggunakan perkhidmatan awam di negara mereka Tuan Yang di-Pertua. Bukan itu saja, dalam dasar pembangunan tersebut Tuan Yang di-Pertua, apa yang dilakukan oleh Joshua adalah mendesak kerajaan agar mengenakan ataupun menaikkan subsidi terhadap kenderaan-kenderaan awam di negara mereka. Dengan jumlah 2 euro Tuan Yang di-Pertua, anda boleh mengelilingi sekitar negara Jerman Tuan Yang di-Pertua. Maka ini telah menggalak rakyat mereka untuk menggunakan perkhidmatan awam di negara mereka. Apa kesannya Tuan Yang di-Pertua ataupun keberkesanan dasar tersebut? Berlakunya penurunan pada tahun 2007 banyak 1.8% pembebasan gas karbon dioksida di negara Jerman pada tahun 2007 Tuan Yang di-Pertua, menunjukkan ada permasalahan alam sekitar, ada desakan oleh parti hijau tersebut Tuan Yang di-Pertua, dan ada keberkesanan pada mekanisme yang dijalankan Tuan Yang di-Pertua. Dan pada penggal kedua Tuan Yang di-Pertua, iaitu Renate Kunas dan juga Jusken Tritin Tuan Yang di-Pertua, yang Menteri Alam Sekitar Jerman, memberikan desakan kepada kerajaan agar dibangunkan Renewable Energies Act. Izin Tuan Yang di-Pertua, ataupun Tuan Yang di-Pertua, pembangunan dalam Energies Act tersebut membincangkan tentang pembangunan kincir angin, tenaga biofuel, penjanaan tenaga hibrid, tenaga solar, dan juga pembangunan tenaga nuklear untuk menggantikan sistem bahan bakar api fosil yang digunakan di negara Jerman Tuan Yang di-Pertua. Apa yang berlaku Tuan Yang di-Pertua? Akta tersebut, undang-undang tersebut diluluskan di Parlimen negara tersebut akibat desakan Menteri Jusken Tritin Tuan Yang di-Pertua. Apa kesannya Tuan Yang di-Pertua? Kita lihat pembangunan sebanyak 100,892 pembangunan kincir angin sekitar Jerman untuk menjadi kuasa bagi pembangunan teknologi ataupun kenderaan mesra alam mereka. Kedua, Tuan Yang di-Pertua, pembangunan tenaga biofuel mereka. Ketiga, penjanaan tenaga hibrid yang diberi dana oleh kerajaan Jerman kepada syarikat-syarikat negara mereka untuk membangunkan tenaga hibrid di dalam kereta-kereta mereka. Keempat, Tuan Yang di-Pertua, pembangunan tenaga solar bagi bangunan-bangunan kerajaan mereka Tuan Yang di-Pertua. Dan kelima, pembangunan reaktor nuklear Tuan Yang di-Pertua. Pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, apa kesan pada desakan tersebut Tuan Yang di-Pertua? Kita lihat penurunan sebanyak 38% kebergantungan Jerman pada penggunaan bahan api fosil yang Tuan Yang di-Pertua dilaporkan kesannya dapat mengurangkan sebanyak 12% pembebasan gas karbon dioksida di negara Jerman Tuan Yang di-Pertua. Beralih kita ke negara kedua, negara Australia. Pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, di dalam negara Australia, dua parti politik Australia Greens dengan izin Tuan Yang di-Pertua, Richard Di Natale dan Sarah Hanson yang merupakan parti pemegang ahli kursi parlimen bagi parti politik tersebut. Apakah masalah di negara Australia Tuan Yang di-Pertua? Penerokaan hutan di sekitar Tasmania yang akhirnya mengancam habitat baru kangaroo dan juga koala jenis silver ice Tuan Yang di-Pertua. Apakah desakan yang dilakukan oleh Richard Di Natale dan juga Sarah Hanson? Mereka mendesak agar penerokaan tersebut dihentikan Tuan Yang di-Pertua dan cadangan pindahan Australia Forestry Act. Desakan demi desakan dilakukan mereka dalam parlimen. Pertama, untuk menghentikan penerokaan di kawasan tersebut dan menjadikan kawasan tersebut kawasan reserve demi menyelamatkan habitat haiwan tersebut Tuan Yang di-Pertua. Desakan mereka di parlimen akhirnya meluluskan akta pindahan tersebut Tuan Yang di-Pertua. Apakah tindakan yang berlaku di bawah bidang kuasa beliau? Tindakan kawasan hutan green buka akhirnya direservekan, dan juga pembinaan kawasan pemeliharaan dan pemeliharaan kangaroo dan koala berlaku di Australia. Apakah kesannya? Tanaman semula lebih 1,000 batang pokok di hutan di sekitar Tasmania, dan perkara kedua Tuan Yang di-Pertua, pemeliharaan lebih 400 ekor koala di kawasan pembangunan semula tersebut Tuan Yang di-Pertua. Apa yang telah saya tunjukkan? Saya tunjukkan parti-parti politik tersebut berdasar di atas mandat mereka dan akhirnya menunjukkan desakan kepada kerajaan demi menyelesaikan isu alam sekitar. Pada hari ini, saya harap yang kedua di seberang sana bangkit melawan kes kami secara bersemuka. Jantan sesama jantan. Mohon terus mencadang. Ahli Kerajaan dari Seremban Anak Jantan Muhammad Mazwan Kamaldin. Tahun 3 Bachelor of Law di Multimedia University, dan apa yang menarik tentang Muhammad Nazwan ini, selain daripada aktif dalam debat, beliau juga merupakan seorang ahli teater di kampusnya. Pernah berlakon dalam teater yang berjudul D, dan kalau boleh nak terlibat dalam Puteri Gunung Ledang sesi yang keempat nanti. Dan motonya, hidup ibarat roda, adalah menjadi harapan saya untuk sentiasa berada di atas. Dan kita teruskan dengan
debat kita, masalah alam sekitar, agenda politik mesra alam adalah jawapannya. Masih lagi dalam sesi debat alam parlimen, 8 minit bagi setiap seorang pendebat. Dan kita teruskan dengan Ahmad Rizal, ahli pembangkang dari Universiti Putra Malaysia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan perwakilan kerajaan, rakan-rakan pembangkang, seterusnya hadirin yang bersidang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang saya ucapkan pada pagi ini. Baiklah Tuan Yang Dipertua, kita berlawan pagi ini di bawah usul masalah alam sekitar, agenda politik mesra alam jawapannya. Mari kita lihat apakah permasalahan yang cuba dikaburkan di Kabinet Kerajaan pada hari ini Tuan Yang Dipertua Dewan. Tuduhan pertama yang dilakukan oleh yang kedua tersebut yang merupakan timbalan Perdana Menteri mengatakan kami tidak pernah melawan kes kerajaan. Sedangkan berbuih mulut ketua saya mengatakan kami menunjukkan bagaimana kami melawan kes kerajaan dengan mempamerkan apakah kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam agenda politik mesra alam. Sebagaimana yang diceritakan oleh beliau, bagaimana jika tidak mendapat sokongan masyarakat, perkara pelaksanaan dasar tidak boleh untuk digerakkan bagaimana contoh Indonesia seperti yang diceritakan oleh beliau Tuan Yang Dipertua Dewan. Kelemahan perwakilan kerajaan pada hari ini apabila mereka ingin menceritakan parti politik pula Tuan Yang Dipertua Dewan, mana kata parti politik hijau ini, hujah mereka bersandarkan kepada parti politik hijau yang memerintah. Makna kata kerajaan hujah mereka yang mereka ceritakan Tuan Yang Dipertua Dewan. Maka timbul tanda tanya, bagaimana pula dengan parti politik hijau yang tidak memerintah? Adakah polisi-polisi yang dibawakan oleh mereka berjaya untuk menjadi jawapan kepada permasalahan alam sekitar? Perkara ini masih lagi gagal dijawab oleh mereka Tuan Yang Dipertua Dewan. Kemudian sedikit persoalan saya ini timbulkan kepada hujah Perdana Menteri apabila hujah beliau melakukan generalisasi mudah. Beliau katakan kepada kita dengan kurangnya kapal yang lalu di Selat Melaka maka kurangnya pencemaran Tuan Yang Dipertua Dewan. Maka saya menjadikan persoalan menjadi timbul, apabila adakah pencemaran hanya sekadar dilakukan oleh kapal yang lalu, bagaimana dengan sisa-sisa industri, bagaimana dengan bahan yang dihasilkan oleh sesen jana kuasa Tuan Yang Dipertua Dewan? Beliau tidak pernah tunjukkan kepada kita berapakah kadar pengurangan pencemaran laut di Selat Melaka. Saya rasa hujah ini tidak boleh untuk kita terima Tuan Yang Dipertua Dewan. Baiklah, saya akan bercerita kepada anda bagaimanakah masalah yang berlaku di dalam agenda politik mesra alam. Saya akan tunjukkan konflik kepentingan dengan ekonomi apabila walaupun ada agenda politik mesra alam namun berlaku konflik pertembungan dengan kepentingan ekonomi. Akhirnya perkara ini gagal untuk dilaksanakan dan kesannya pun tidak mampu untuk menjawab jawapan kepada masalah pencemaran alam sekitar Tuan Yang Dipertua Dewan. Sebelum itu persilakan dahulu Yang Berhormat. Pertama, isu anda pada hari ini anda tunjukkan ada isu permainan politik. Anda tunjukkan masyarakat tidak percaya. Itu tidak pernah menafikan keberkesanan agenda politik mesra alam. Tuan Yang Dipertua Dewan, apa yang tidak berkesannya? Disebabkan masyarakat tidak percaya, dasar tidak dapat digerakkan. Apabila dasar tidak dapat digerakkan, percayakah dasar tersebut Tuan Yang Dipertua Dewan? Ini masalah yang masih lagi gagal dipahami oleh perwakilan kerajaan pada hari ini. Tinggalkan mereka. Dengar hujah saya yang lebih merdu bunyinya Tuan Yang Dipertua Dewan. Pertama, konflik kepentingan dengan ekonomi. Bagaimana apa yang berlaku di Amerika Syarikat? Saya fokuskan kepada daerah California, negeri California Tuan Yang Dipertua Dewan. Isunya tentang masalah pencemaran udara. Bagaimana agenda politik mesra alam yang dicadangkan oleh Gubernur California yang juga seorang pelakon Tuan Yang Dipertua Dewan, iaitu Arnold Schwarzenegger, mencadangkan untuk mengurangkan emisi gas karbon dioksida ke udara. Mereka mencadangkan pengurangan emisi gas karbon dioksida, kemudian pertambahan kereta hybrid yang mesra alam. Ini adalah agenda dasar yang dicadangkan untuk digerakkan oleh Arnold Schwarzenegger di negeri California Tuan Yang Dipertua Dewan. Namun masalah mula timbul apabila agenda politik mesra alam ini bertemu dengan konflik kepentingan ekonomi. Apabila permintaan tenaga elektrik di California perlu jumlah yang banyak
banyak disebabkan oleh industri perfilman dan juga industri-industri lain yang memerlukan pembebasan gas karbon dioksida yang banyak, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kesannya dasar ini tidak dapat digerakkan, menyebabkan pertambahan jumlah tenaga sebanyak 3.6 juta megawatt setiap tahun, dan juga emisi karbon dioksida terus meningkat sebanyak 173.6 juta tan kilogram setiap tahun, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Lihat, walaupun ada agenda politik mesra alam, namun apabila berlaku konflik dengan kepentingan ekonomi, perkara ini tidak dapat digerakkan. Jadi berjayakah ia menjadi jawapan? Saya katakan tidak, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Perkara kedua, menceritakan tentang apa yang berlaku di negara New Zealand. Bagaimana Perdana Menteri New Zealand iaitu Helen Clark di dalam agenda politik mesra alamnya, dasar yang dicadangkan oleh beliau ingin menjadikan New Zealand sebagai sebuah negara yang paling hijau dan juga menyelesaikan isu pencemaran air yang telah menghantui negara tersebut sepanjang puluhan tahun, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Masalah mula timbul apabila berlaku konflik dengan kepentingan ekonomi New Zealand apabila permintaan hasil ternakan berjumlah sebanyak 3.2 bilion dolar setiap tahun, merangkumi ataupun bersamaan dengan 67.1% daripada kadar dalam negara kasar New Zealand, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Walaupun pertanakan ini penting untuk ekonomi, namun kesan buruknya apabila ia menghasilkan pencemaran air, hasil daripada sisa ternakan yang mengandungi bakteria-bakteria berbahaya seperti E. coli, Brucella dan juga Salmonella, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Disebabkan berlaku konflik kepentingan ekonomi, kerajaan New Zealand terpaksa menjaga kepentingan ekonomi walaupun mencadangkan dasar penjagaan ataupun agenda politik mesra alam ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kesan buruk yang dibawanya, pada tahun 2007 kandungan bakteria sebanyak 3,017 part per million dengan izin Tuan Yang di-Pertua Dewan, dan tahun 2008 kepada 3,150 part per million dengan izin Tuan Yang di-Pertua Dewan. Lihat, keadaan kesannya sama. Jadi kalau keadaan kesannya sama, Tuan Yang di-Pertua Dewan, bagaimana ia boleh menjadi jawapan kepada permasalahan alam sekitar, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Perkara terakhir yang saya ingin bawakan di dalam Dewan pada hari ini menceritakan bagaimana berlaku konflik politik di antara agenda politik mesra alam, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bagaimana isunya di dalam negara kita sendiri apabila masalah alam sekitar yang berlaku, Tuan Yang di-Pertua Dewan, isu tentang isu pembalakan yang berlaku di Kedah, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Bagaimana agenda politik mesra alam yang dicadangkan oleh kerajaan persekutuan menyatakan bahawa kita tidak boleh untuk melakukan pembalakan di kawasan tadahan air, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ini yang dikatakan oleh kerajaan persekutuan. Namun kerajaan negeri Kedah mengatakan mereka akan terus membalak kawasan tersebut, Tuan Yang di-Pertua Dewan, demi mendapatkan kepentingan ekonomi. Bagaimana pada Jun 2008 Menteri Besar Kedah sendiri iaitu Datuk Azizan telah mengumumkan akan meneruskan pembalakan. Walaupun mendapat desakan daripada kerajaan persekutuan, namun perkara ini masih lagi diteruskan, melambangkan masalah pencemaran tersebut yang tidak dapat untuk diselesaikan. Lihat, berlaku konflik politik, dan apabila masalah agenda politik mesra alam ini diperlihatkan, Tuan Yang di-Pertua Dewan, isu tentang pencemaran alam sekitar masih lagi gagal untuk kita selesaikan. Saya mohon untuk terus membantu. Ahli pembangkang yang kedua dari Ipoh Perak, Ahmad Reza Ahmad Rizal. Ahmad Reza, semester 5 tahun 3 Bachelor Pertanian, khususnya Sains Ternakan. Cita-cita ingin menjadi seorang usahawan ternakan, kalau boleh nak dapatkan baka kambing kahwin kerbau, ataupun lebih ringkas dipanggil kambau. Jadi kita masih lagi memperkatakan tentang masalah alam sekitar, agenda politik serba mesra alam adalah jawapannya. Sebelum itu Ahmad Reza mengamalkan fashion rambut mesra alamnya, tidak menggunakan sebarang bahan kimia, dan yang itulah yang akan diamalkannya sewaktu beliau nanti menjadi seorang usahawan ternakan. Dan kita beralih kepada barisan kerajaan. Kita beri peluang kepada seorang lagi ahli kerajaan, Muhammad Fahmi Abdul Aziz, MMU, silakan. Cubaan suara.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Arif Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang dari Serdang, seterusnya hadirin hadirat warga persidangan sekalian. Assalamualaikum dan salam perdebatan. Tuan Yang Dipertua, pada hari ini kerajaan menggagaskan usul betapa sesungguhnya kita perlu beryakin dan percaya masalah alam sekitar, agenda politik mesra alam adalah jawapannya. Maka Tuan Yang Dipertua meneruskan legasi perjuangan perwakilan kerajaan. Selaku Menteri Pertahanan, saya akan melakukan analisis bidasar terhadap pemahaman konsep dan kekhilafan individu yang telah dilakukan oleh pembangkang, ketua pembangkang dan timbalan ketua pembangkang. Tuan Yang Dipertua, pertama Tuan Yang Dipertua, mari kita sama-sama meneliti apakah pemahaman konsep yang sedang dibawakan oleh perwakilan pembangkang pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, pertama, mereka sama sekali tidak menetapkan adakah mereka hendak menerima atau menolak konsep yang telah digariskan oleh perwakilan kerajaan. Kedua, apabila berbicara tentang aspek agenda Tuan Yang Dipertua, mereka mengatakan mengaitkan ia dengan aspek propaganda, sedangkan terang-terangan Tuan Yang Dipertua secara literal propaganda berkait secara rapat dengan unsur-unsur negatif Tuan Yang Dipertua, sedangkan agenda merujuk kepada usaha-usaha penggubalan dan penetapan dasar seperti yang telah digariskan oleh Perdana Menteri Tuan Yang Dipertua. Dan mereka membicarakan hendak menjanjikan Tuan Yang Dipertua ibarat menanam tebu di pinggir bibir, menjanjikan alternatif masyarakat Tuan Yang Dipertua, sedangkan pengujian pertama dan kedua tidak pernah bercerita tentang perkara tersebut, tidak pernah menjawab beban bukti yang telah digalaskan Tuan Yang Dipertua. Pertama, kami tuntut supaya mereka tunjukkan mekanisme yang telah digubal dan diberikan dasarnya Tuan Yang Dipertua oleh kerajaan gagal atau tidak berkesan. Kedua, tunjukkan alternatif. Mereka tidak tunjukkan Tuan Yang Dipertua dasar itu gagal dan tidak berkesan. Sedangkan perkara ketiga, kegagalan paling besar memisahkan agenda politik dan frasa mesra alam Tuan Yang Dipertua. Mereka menceritakan bagaimana Indonesia ini menghadapi masalah korupsi Tuan Yang Dipertua. Baik, di mana-mana jua terdapat masalah korupsi, kita membicarakan apakah tindakan kerajaan Indonesia melalui pemimpinnya dan juga pemimpin Malaysia melaksanakan mekanisme-mekanisme mengatasi masalah pertumpahan minyak Tuan Yang Dipertua, dan akhirnya perkara tersebut berkesan menunjukkan keadaan bagaimana agenda politik mesra alam adalah jawapannya. Sebelum meneruskan, saya silakan yang pertama. Yang Muhammad, bezakan antara undang-undang dan dasar, itu yang pertamanya. Keduanya, kalau kami tunjukkan dasar yang tidak dapat dilaksanakan, adakah itu melawan kesadaran? Tuan Yang Dipertua, menjawab soalan pertama, kami telah menceritakan bagaimana dasar-dasar melalui pengamalan mekanisme seperti penggunaan teknologi Tuan Yang Dipertua yang telah diperkenalkan oleh kerajaan dan Indonesia mampu mengatasi masalah pertumbuhan minyak. Tidak pernah kami ceritakan tentang permasalahan undang-undang. Kedua, Tuan Yang Dipertua, mari kami berbicara bagaimana masalah agenda politik perlu dipisahkan dengan aspek agenda politik mesra alam. Gagal difahami oleh perwakilan pembangkang pada hari ini. Teruskan kepada penghujaan saya di penghujaan perwakilan Perdana Menteri dan Ketua Pembangkang Tuan Yang Dipertua berbicara tentang politik di Indonesia. Bagaimana diceritakan dirujakkan Tuan Yang Dipertua, titik panas pada tahun 2002 meningkat sehingga 167 kes Tuan Yang Dipertua. Tetapi sedar atau tidak, dalam penghujang beliau tidak ceritakan apakah mekanisme yang telah diambil oleh kerajaan Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut, dan apakah mekanisme itu berkesan atau tidak. Tidak pernah diceritakan. Ceritanya apa Tuan Yang Dipertua? Rasuah berlaku di Indonesia, rasuah berlaku di Indonesia, rasuah berlaku di Indonesia. Itu sahaja penceritaannya. Gagal membuktikan perwakilan pembangkang. Dan Tuan Yang Dipertua untuk menafikan kes tersebut, saya tunjukkan bagaimana Lee Myung-bak, iaitu pemimpin politik Korea Selatan, telah melaksanakan mekanisme kawalan untuk memulihkan sistem pengangkutan yang lebih efisien, memulihkan sistem tadahan air sungai Cheoncheon dan juga pengurusan sisa kumbahan Tuan Yang Dipertua. Bagaimana melalui pemimpin ini telah menunjukkan bagaimana telah memulihkan sungai Cheoncheon yang berada dalam keadaan kritikal pada keadaan yang lebih baik. Dan Tuan Yang Dipertua menerusi mekanisme kawalan yang telah diperkenalkan oleh pemimpin tersebut, maka kami tunjukkan keadaan keberkesanan Tuan Yang Dipertua. Terus kepada penghujaan timbalan Ketua Pembangkang, hendak bercerita tentang konflik ekonomi katanya. Namun kelakar Tuan Yang Dipertua, beliau bercerita bagaimana juara bina badan Arnold Schwarzenegger Tuan Yang Dipertua bercadang untuk mengurangkan emisi karbon dioksida
dioksida. Tiba-tiba bercerita Tuan Yang Di-Pertua bagaimana industri perfilman akibat konflik ekonomi telah menyebabkan masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Apakah berkaitannya industri perfilman? Adakah filem-filem Tuan Yang Di-Pertua akan membawa kepada peningkatan kepada karbon dioksida? Tidak pernah dijelaskan oleh perwakilan. Dan Tuan Yang Di-Pertua berikut beliau juga bercerita tentang pertambahan kereta hibrid. Saya kira Amerika Syarikat telah melangkah jauh dalam isu ini Tuan Yang Di-Pertua. Bagaimana menerusi insentif ekonomi dan juga dasar-dasarnya Tuan Yang Di-Pertua. Kita lihat General Motors, Ford dan sebagainya melangkah jauh menerusi usaha mereka menghasilkan model-model kereta hibrid yang ternyata berjaya menambah hati masyarakat kita pada hari ini Tuan Yang Di-Pertua. Seterusnya beliau bercerita tentang Perdana Menteri New Zealand yang mencadangkan dasar supaya penternakan itu mengurangkan pencemaran air Tuan Yang Di-Pertua. Saya kira dalam isu ini tidak timbul persoalan apakah mekanisme kawalan yang sedang digunakan kerana Perdana Menteri New Zealand baru mencadangkan perkara tersebut tidak pernah wujud keadaan penetapan seperti yang telah diseritakan oleh Perdana Menteri Tuan Yang Di-Pertua. Dalam isu pembalakan saya kira Tuan Yang Di-Pertua perwakilan pembangkang menggelapkan usaha-usaha dan tindakan kerajaan Kedah kemudiannya Tuan Yang Di-Pertua. Bagaimana Tuan Yang Di-Pertua dalam isu pembalakan di Gunung Jerai Tuan Yang Di-Pertua yang merupakan kawasan keadaan air, Datuk Seri Azizan telah mengambil tindakan melakukan penilaian semula terhadap syarikat WTK Holdings Tuan Yang Di-Pertua, dan bagaimana beliau mendesak supaya WTK Holdings menjalankan aspek penanaman semula dan juga menggunakan teknologi penggunaan helikopter untuk membalap Tuan Yang Di-Pertua. Bagaimana kuasa politik yang digunakan oleh Perdana Menteri ini, Menteri Besar ini Tuan Yang Di-Pertua menunjukkan keadaan agenda politik mesra alam adalah jawapannya. Sebelum disudakan, Ya Umat, sekali lagi, kalau anda tunjukkan dasar yang berjaya digerakkan, kami tunjukkan dasar yang tidak berjaya digerakkan, bagaimana dah kita hukum di sini? Tuan Yang Di-Pertua, masalahnya dasar apa yang ditunjukkan oleh perwakilan pembangkang tidak pernah diceritakan. Adakah dasar perfilman negara Amerika Syarikat pernah ditunjukkan oleh beliau? Saya kira tidak pernah Tuan Yang Di-Pertua. Tidak pernah wujud pun Tuan Yang Di-Pertua dasar-dasar yang diceritakan oleh perwakilan pembangkang. Dan saya ceritakan Tuan Yang Di-Pertua bagaimana perwakilan pembangkang pada hari gagal menyediakan menggalas cabaran untuk menjawab cabaran yang telah diberikan oleh Perdana Menteri Tuan Yang Di-Pertua. Kata orang, gayung bersambut kata berjawab. Kalau mereka anak jantan, mereka perlu menjawab tuntutan tersebut. Mereka perlu memberikan alternatif, menceritakan bagaimana mekanisme tidak berkesan. Apakah alternatifnya daripada sudut masyarakat Tuan Yang Di-Pertua. Jangan menjadi seorang yang tidak mengutarakan janji, kerana alam sekitar kita pada hari ini memerlukan pemimpin-pemimpin, terutama perwakilan pembangkang yang hadir daripada universiti yang dulunya terkenal dengan Universiti Pertanian Tuan Yang Di-Pertua. Saya mohon agar usul diterima Dewan. Sekian, terima kasih. Ahli kerajaan dari Kulim Kedah Muhammad Fahmi Abdul Aziz yang terus mempertahankan masalah alam kita, agenda politik mesra alam adalah jawapannya. Dan yang menarik dalam debat akhir 2009 ini, tidak ada sebarang ahli wanita yang menyertainya. Apakah ahli-ahli wanita kita sudah letih untuk memperkatakan tentang alam sekitar? Kecuali penjaga masa sahaja, Anida ya. Dan kita ada seorang lagi ahli pembangkang dari Kubang Parit, Kuala Terengganu, Aminuddin Abdul Rahman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Tuan Yang Di-Pertua Dewan, rakan-rakan Menteri Kesayangan Kerajaan, rakan-rakan pembangkang, warga Dewan yang saya muliakan. Telah tampil seorang Perdana Menteri dalam Dewan yang mulia ini menggagaskan satu usul yang berbunyi, masalah alam sekitar, agenda politik mesra alam. Jawapannya, di Kabinet Pembangkang kami seia sekata, dan saya sekali lagi menegaskan betapa masalah alam sekitar, agenda politik mesra alam bukan jawapannya. Memulakan letak bidasan di Kabinet Cemerlang Pembangkang. Mohon izin Tuan Yang Di-Pertua untuk saya memberikan sedikit respon untuk kerja yang telah dilakukan oleh Menteri Pertahanan. Dan selepas tamat usul perdebatan ini, saya mencadangkan kepada Perdana Menteri, potong gaji Menteri Pertahanan, kerana beliau tidak mencerap dengan baik sepanjang perdebatan di Kabinet Pembangkang sebentar tadi.
Yang pertama, apabila beliau cuba untuk menafikan betapa mereka tidak pernah bercerita tentang undang-undang, saya akan buktikan betapa Yang Berhormat Nazwan sebentar tadi telah terlanjur bercerita perkara tentang akta pemeliharaan hutan di Australia, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sedangkan akta dan undang-undang ini berbeza sama sekali dengan dasar yang diceritakan di kabinet. Dan perkara kedua, apabila berbuih dan berkeluh sahabat saya ini bercerita tentang California yang dipimpin oleh Arnold Schwarzenegger, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Benar, ada industri di sana, industri perfilman. Hollywood letaknya di sana, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan kolerasi hujah ini, apabila dasar California cuba untuk mengurangkan karbon dioksida, tidak boleh kerana kepentingan ekonomi industri perfilman. Studio di Hollywood 24 jam dibuka, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan elektrik dibuka padanya 24 jam juga, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu hujah ini tidak cuba pun dipahami oleh Menteri Pertahanan, potong gaji beliau Perdana Menteri. Baiklah, dan persoalan kita pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan, saya suka untuk menganeh dan membenarkan keadaan betapa kita bercerita dan berbicara sama ada agenda politik mesra alam ini jawapannya ataupun tidak. Di kabinet mereka katakan ya. Di kabinet kami, pembangkang, kami katakan tidak. Maka itu sahaja persoalan dan kami menafikan agenda politik ini dengan menunjukkan keburukan atau kelemahan agenda politik ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sedangkan soal apa sebenarnya jawapan itu bukan lagi menjadi titik persoalan dan perdebatan dalam Dewan ini. Perkara itu mungkin kita boleh lakukan dalam perdebatan dalam sekitar tahun hadapan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, masalah konsep yang mendasari perjuangan kabinet cemerlang kerajaan pada hari ini berkenaan dengan jawapan yang mereka definisikan sebagai keberkesanan mekanisme. Dan masih terngiang di telinga saya dan saya percaya sesi Dewan yang mulia betapa mereka telah mendefinisikan keberkesanan mekanisme untuk menyelesaikan masalah, dan mereka hadirkan dengan perincian unsur desakan dan juga kuasa penentu, sehingga terduduknya yang ketiga tidak pernah tersebut pun perkataan unsur desakan dan kuasa penentu dalam setiap hujah-hujah mereka, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Lebih dahsyat, kesan kepada alam sekitar langsung ditinggalkan sepi di meja mereka. Saya akan buktikan ini bukan omong kosong, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, celahan pertama. Yang pertama bersetuju untuk menunjukkan alternatif. Maksudnya bersetuju untuk menunjukkan jawapannya. Yang tiba-tiba Yang Berhormat kata tak ada masa bercerita tentang jawapan. Kita potong gaji Yang Berhormat. Tuan di-Pertua Dewan, saya bukan ketua pembangkang, bahkan saya masih setia dengan ketua pembangkang yang sedikit kacak ini. Saya pada hari ini telah menerangkan kepada anda yang ini tidak pernah keluar perkataan ya dalam mulut dia untuk membenarkan apa yang dituntut di kabinet mereka. Kabinet kerajaan tidak adil untuk kami menunjukkan mekanisme ataupun jawapan lain. Apa yang kami buktikan, kalau mereka kata ya, kami kata apa? Tidak, bukan jawapannya. Itu saja. Tuan Yang Dewan, tidak pernah terpancar pun perkataan ya dari mulut ketua pembangkang ini. Baiklah, hujah pertama Perdana Menteri bercerita tentang kerjasama negara-negara serantau. Kata beliau, pencemaran laut berlaku pada tahun itu 35.405 buah kapal tangki, dan Tory Canyon sebuah kapal dari Jepun tumpahan minyaknya sebanyak 7.700 tan. Dan dalam hujah ini juga beliau bercerita tentang kepupusan biodiversity. Pada akhirnya Indonesia menyediakan kertas putih untuk melaksanakan dasar kontingensi, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Di bawahnya dilaksanakan pembayaran levy dan juga trade area responsibility. Kemudian hujah ini dikaitkan pula dengan panel penilai menunjukkan muatan kapal dan jumlah kapal telah dihadkan, dan hujah ini berakhir dengan tumpahan minyak tidak lagi berlaku. Hujah ini tidak jelas kerana apa, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Isu tumpahan minyak memang dijawab oleh mereka, tetapi isu kepupusan biodiversity yang diperjelaskan oleh yang pertama, bagaimana penyelesaian dan pengurangan kes ini tidak pernah diceritakan pun sama sekali, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu masalah yang tidak menunjukkan bahawa isu ini selesai pun, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Lebih dahsyat, bila beliau mudah-mudah katakan tumpahan minyak ini berkurang, maka timbul persoalan. Karena sebelumnya berlaku tumpahan minyak 7.700 tan oleh sebuah kapal ini. Selepas itu berapa tumpahan minyak yang berlaku? Fakta figura ini langsung tidak dikemukakan pun di kabinet mereka.
Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, hujah timbalan Perdana Menteri yang seperti membaca berita sebentar tadi bercerita tentang parti politik hijau yang ada di UK, Australia dan Jerman sebagai contoh. Kemudian dia bercerita dengan dekat-dekat dua penggal Jerman, Joschka Fischer melaksanakan dasar pengangkutan mesra alam. Di bawah dasar ini ada taksi basikal, kereta api mesra alam dan tenaga kincir angin dan ombak. Namun Tuan Yang di-Pertua Dewan, mereka sekadar bercerita tentang sambutan kepada dasar ini apabila hujah ini dikaitkan pula dengan 28.3% masyarakat menggunakan pengangkutan awam. Jadi timbul persoalan, bagaimana kesannya kepada alam sekitar kalau sekadar menunjukkan kesan peningkatan sambutan penggunaan kenderaan awam semata-mata Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu yang pertama. Tetapi hujah ini nampak lebih gempak Tuan Yang di-Pertua Dewan apabila dia bercerita 2 euro dibayar oleh keliling Jerman. Kelakar juga bunyi Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan apa kaitan 2 euro ini untuk membuktikan masalah alam sekitar di Jerman selesai? Tetapi beliau cemerlang juga sedikit saja bila berkaitan 1.8% karbon dioksida dikurangkan. Maka timbul persoalan, adakah karbon dioksida ini dikurangkan kerana dasar pengangkutan awam ini ataupun kerana undang-undang? Kerana di Jerman juga undang-undang alam sekitar antara yang terhebat dan terketat Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu persoalan ini masih tidak jelas pun di kabinet mereka. Dan Tuan Yang di-Pertua Dewan, hujah tentang Jerman sekali lagi, hujah yang sedikit kita semula, bercerita tentang kincir angin dan solar, ganti bahan bakar fosil kata beliau. 1,900 kincir angin untuk kenderaan mesra alam dan kereta hybrid. Dan kata beliau 38% penggunaan bahan aktif fosil dikurangkan. Masih tidak bercerita tentang kesan kebaikan kepada alam sekitar. Dan saya untuk menafikan hujah ini saya buktikan fakta kes tepat tentang bagaimana Chancellor Jerman Angela Merkel telah mencadangkan supaya teksi menggunakan push hybrid car Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun kerana kepercayaan masyarakat yang kurang, pemandu teksi tidak ada seorang pun yang menyetujui perkara ini. Dan masalah alam sekitar tentang penggasan karbon di sana masih tidak selesai. Hujah Australia Green, beliau bercerita tentang pelaksanaan akta pemeliharaan hutan bercanggah dengan Perdana Menteri yang bercerita tentang dasar yang semestinya berbeza dengan undang-undang Tuan Yang di-Pertua Dewan. Mana satu ketua kerajaan kita nilai selepas ini mau terus membangkang. Di-Pertua debat terbuka. Pertama, analisis awal penghujaan substantif perwakilan pembangkang yang saya kira tidak melawan kes kami secara bersemuka. Bangkit yang ketiga di seberang sana Tuan Yang di-Pertua, tiba-tiba bidasan beliau mempersoalkan apakah perbezaan di antara dasar dan undang-undang. Kami tunjukkan bagaimana penetapan dasar dan polisi apabila mekanisme pelaksanaan menerusi dasar tersebut melibatkan penguatkuasaan undang-undang, tidak pun menafikan keadaan agenda politik mesra alam adalah jawapannya. Itu yang kami tunjukkan di sepanjang penghujahan. Sebaliknya penghujahan yang pertama kata apa? Bagaimana kerajaan Indonesia terkenal dengan korupsi, maka masyarakat tidak percaya. Pasal kedua boleh tunjukkan masyarakat kerajaan melaksanakan agenda politik mesra alam dan masyarakat tidak menyokong kerana kerajaan Indonesia terkenal dengan masalah rasuah. Adakah masyarakat tidak percaya kepada agenda politik mesra alam yang menyebabkan tidak wujudnya sokongan kepada agenda politik tersebut? Tidak pernah mereka ceritakan di sepanjang penghujahan. Maka berbalik kita kepada fakta kes baru Tuan Yang di-Pertua, kita lihat kerjasama Malaysia dan juga Singapura menerusi desakan Singapura, maafkan saya Tuan Yang di-Pertua, melalui dasar alam sekitar serantau yang digubal pada tahun 2001 di bawah rancangan kontingensi bersama melalui kerjasama ASEAN. Kita lihat apa mekanisme pelaksanaannya, menyelesaikan isu pencemaran disebabkan buangan sisa di antara dua negara, dan kita lihat mekanisme pelaksanaan melalui penubuhan Standard Operating Procedures of Malaysia and Singapore. Di-Pertua Dewan, nampaknya hari ini Datuk Mi cuba untuk mengembangkan usul dan pembawaan mereka. Sebab itulah hari ini semua dasar itu juga mereka katakan undang-undang. Maka senanglah kes mereka. Semua perkara dalam dunia ini adalah disebabkan oleh dasar permainan agenda politik Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya buktikan dasar ini tidak semestinya undang-undang. Contohnya, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, adakah wujud undang-undang di dalamnya? Pelan ataupun dasar Pandang ke Timur juga tidak mempunyai undang-undang Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maknanya hari ini undang-undang dan dasar ini perlu untuk dibezakan dengan baik oleh mereka. Kedua, katanya Tuan Yang di-Pertua kami bezakan ahli politik dan agenda politik. Bagaimana agenda politik ini ingin bergerak sekiranya tidak melalui ahli politik Tuan Yang di-Pertua Dewan? Ini perlu untuk mereka fahami dalam Dewan Persidangan hari ini. Fakta baru untuk pemahaman anda,
oleh industri-industri dan juga perkilangan tidak mahu untuk menjalankan dan menyahut saranan insentif ekonomi yang diperkenalkan oleh Kevin Rudd ini, Tuan dan Dipertua Dewan. Sebab itulah hari ini, Tuan dan Dipertua Dewan, Australia, Tuan dan Dipertua, masih gagal untuk mengurangkan impak pembebasan gas karbon dan juga gas rumah kaca, Tuan dan Dipertua. Tuan Yang Dipertua, kiranya kegagalan perwakilan pembangkang pada hari ini untuk memahami usul. Mereka kami telah ceritakan, melalui penetapan dasar, kita lakukan mekanisme. Kita nilai mekanisme itu, Tuan Yang Dipertua. Bukan sekadar bercerita tentang adanya dasar, Tuan Yang Dipertua. Itu kegagalan perwakilan pembangkang. Saya berikan fakta baru, Tuan Yang Dipertua, bagaimana kejayaan parti politik hijau, Green Political Parties dengan izin Tuan Yang Dipertua di Australia. Bagaimana dalam pilihan raya 1990, 93, 96, 99 dan 2002, Tuan Yang Dipertua, kejayaan parti buruh didorong oleh penyertaan Senator Graham Richardson yang memegang portfolio amal alam sekitar, Tuan Yang Dipertua. Kenapa, Tuan Yang Dipertua? Melalui desakan-desakan Graham Richardson telah menaikkan minat masyarakat terhadap isu alam sekitar yang membawa kepada kemenangan pilihan raya berturut-turut tersebut. Dan bagaimana polisi yang diperkenalkan oleh senator tersebut ialah polisi pelupusan sisa terjadual effluent industri dan juga arahan penggunaan kaedah PLQ untuk menghalang lapisan pantai, Tuan Yang Dipertua. Selain itu juga wujud polisi mewajibkan penggunaan plastik terbiodegradasi, Tuan Yang Dipertua, di semua pasaran besar di Australia, Tuan Yang Dipertua. Kesannya, Tuan Yang Dipertua, kami tunjukkan bagaimana pada tahun 1997 kadar penggunaan plastik terbiodegradasi hanya 5.2% di Australia, dan pada 2001 kami tunjukkan mekanisme yang diperkenalkan oleh kerajaan melalui polisi-polisi tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 23.7%. Puan Yang Dipertua Dewan, ada perkara baru pula tentang dasar mereka. Desakan juga adalah dasar, polisi juga adalah dasar pula di kabinet mereka, Puan Yang Dipertua Dewan. Perlu dibanding bezakan tentang ketiga-tiga perkara, desakan, dasar, polisi dan juga undang-undang. Perkara ini saya kira membuatkan kabinet mereka bercelaru, Tuan Yang Dipertua Dewan. Sebab itu, bila kami bercerita tentang kegagalan dasar, mereka katakan itu bukan perkara dasar, itu mekanismenya. Sedangkan dalam awal pemecahan, mereka berkatakan dasar itulah mekanisme yang cuba digerakkan oleh kerajaan mereka, Tuan Yang Dipertua Dewan. Perkara ini menyebabkan Dewan tertanya-tanya tentang hal tuju sebenar perjuangan kabinet kerajaan sehingga ke saat ini. Baiklah, fakta segar untuk warga Dewan yang mendengar. Isu bumi hijau di India, Tuan Yang Dipertua Dewan, termasuk perjuangan perubahan iklim, telah menjadi asas perancangan 3 parti terbesar di India, Kongres, BJP dan CPI. Dasar mereka untuk memelihara alam, menyemak pencemaran sungai dan melapor untuk sumber tenaga yang boleh diperbarui dan untuk ekonomi karbon rendah. Namun, selepas salah satu parti menang besar dalam pilihan raya dan membentuk kerajaan di India, dasar ini gagal dilaksanakan kerana cuba untuk menjaga kepentingan ekonomi India sebagai sebuah negara membangun, Tuan Yang Dipertua Dewan. Lebih dahsyat dan menyedihkan bila India membenarkan kilang dan industri berkembang pesat, peningkatan gas karbon semakin tenang. 12% peningkatan gas karbon dicatatkan akhir 2008. Pada hari ini yang ketiga itu cuba mengapung-apungkan kes saya, Tuan Yang Dipertua. Kata beliau kami tidak menunjukkan kesan kepada alam sekitar. Tertanya-tanya saya, adakah beliau pada hari ini mengalami masalah pendengaran? Benar, saya bentangkan penurunan 12%, 1.4% gas di Jerman dan juga penanaman semula 1,000 pokok dan penempatan 400 beruang kolam. Gagal mencerap, potong lebih gaji beliau, Tuan Yang Dipertua. Fakta baru di meja perwakilan kerajaan, Tuan Yang Dipertua, bagaimana The Green Party of Antoinioa, New Zealand, maafkan saya tidak fasih berbahasa New Zealand, membincangkan tentang menterinya proyek presiden mereka mendesak kerajaan New Zealand untuk menghentikan penerokan hutan di kawasan Christchurch kerana kawasan tersebut, Tuan Yang Dipertua, menjadi habitat kepada pokok willow oak dan di bawah pelan pembangunan semula kawasan Christchurch, Tuan Yang Dipertua. Apa yang berlaku, Tuan Yang Dipertua? Desakan beliau pada hari ini, Tuan Yang Dipertua, bukan tindakan undang-undang, namun ianya bergerak sebagai magnet kapasiti kepada penggerak. Yang ketiga tersebut tidak pernah nafikan di sepanjang aspek bidasan beliau, Tuan Yang Dipertua, menjadikan kawasan penanaman semula pokok willow oak tree tersebut berjaya, Tuan Yang Dipertua, dan menyelamatkan habitat haiwan di kawasan tersebut, Tuan Yang Dipertua. Ada permasalahan alam sekitar, ada desakan di badan tersebut, Tuan Yang Dipertua. Ada kejayaan, Tuan Yang Dipertua, untuk menyelamatkan alam sekitar kita di mana kuasa penentu, Tuan Yang Dipertua, di atas badan tersebut. Pada hari ini, Tuan Yang Dipertua, kesilapan mekanisme mereka tidak pernah menafikan kapasiti yang ada yang desakan daripada badan-badan tersebut. Yang Umar, kami telah menafikan bagaimana desakan mekanisme yang dicadangkan oleh Umat dengan masalah-masalah yang timbul. Sebab itu kami tampil dengan kelemahan agenda politik masalah ini. Kami tunjukkan bagaimana kelemahan timbul daripada sambutan masyarakat.
ekonomi. Kelemahan juga timbul daripada konflik politik menyebabkan perkara ini tidak pernah untuk ditunjukkan. Kemudian yang kedua itu menceritakan tentang kesan. Maka persoalan mula timbul di kalangan warga dewan. Adakah kesan ini timbul hasil daripada dasar yang dicadangkan oleh mereka, ataupun kesan ini datang daripada pelaksanaan undang-undang? Perkara ini masih lagi menjadi tanda tanya untuk sekalian warga dewan. Tuan yang diperkuat, satu fakta baru saya campakkan. Bagaimana perdagangan karbon antara Indonesia dan juga Australia? Usahanya adalah untuk menampung kandungan karbon dioksida yang dibebaskan. Bagaimana Australia telah menandatangani perdagangan karbon dengan Indonesia, dan Indonesia dikehendaki mengekalkan 723 juta hektar hutannya, tuan yang dipertua dewan. Namun bagaimana masyarakat Indonesia tidak bersetuju, terutamanya di daerah Kalimantan? Kerana apa? Penerokaan hutan perlu untuk dilakukan bagi tujuan tanaman pertanian. Hasilnya, tuan yang dipertua, akibat daripada ketidaksetujuan ini, masyarakat Kalimantan telah membakar sejumlah 937,000 hektar hutan untuk tanaman jagung, dan akibatnya kandungan karbon dioksida yang dibebaskan sebanyak 371 juta tan karbon dioksida. Dahlah gagal dengan karbon. Tuan yang dipertua, dalam isu perdagangan karbon di antara Australia dan Indonesia, saya nafikan kes dan penghujatan beliau, tuan yang dipertua, melalui fakta ini. Bagaimana dinyatakan Indonesia tidak semata-mata melakukan perdagangan karbon dengan mengekalkan hutan mereka, tetapi mereka juga telah melakukan kajian dan telah melakukan proses fotosintesis fitoplankton, tuan yang dipertua, di lautan mereka, tuan yang dipertua. Kerana apa? Lautan mereka didapati mampu dan berpotensi untuk menyerap karbon dioksida yang cukup banyak, tuan yang dipertua, untuk menjawab kredit karbon yang diberikan oleh Australia, tuan yang dipertua, menjawab penghujan perwakilan pembangkang, tuan yang dipertua. Saya berikan fakta baru, tuan yang dipertua, bagaimana pembinaan empangan narmada di Indonesia, di India, tuan yang dipertua. Bagaimana narmada Bako Andolan yang merupakan parti yang terdapat di selatan India memenangi pilihan raya di kawasan tersebut, dan mereka, tuan yang dipertua, melalui wakil-wakil pemimpin tempatan bekas Menteri Alam Sekitar Mami Dilip dan disokong 500 penduduk, telah mendesak supaya kajian semula dilakukan terhadap pembinaan empangan narmada. Kedua, bagaimana Pakatan Chipko, tuan yang dipertua, telah memeluk pokok tanda protes dan juga telah membawa kepada rundingan kerajaan, serta Pakatan Chipko ini, tuan yang dipertua, membawa kepada penyelesaian konflik, penilaian semula pengekalan status hutan simpan di Uttar Pradesh sebagai hutan primer yang tidak boleh diusik, tuan yang dipertua. Menunjukkan berkaitan bagaimana Chipko, tuan yang dipertua, dan juga narmada Bakau Andolan telah memainkan peranan sebagai parti politik mereka, tuan. Tuan yang dipertua dewan, saya rumuskan sepanjang debat terbuka dan debat konvensional sebentar tadi, berlaku pengembangan kes yang maha dahsyat di kabinet mereka. Pertama, apabila bercerita tentang dasar, mereka katakan itu sebuah mekanisme, dan mereka juga katakan itu adalah polisi dan bentuk desakan ataupun pergerakan pelaksanaan undang-undang. Perkara ini tidak boleh diterima dalam Dewan yang mulia. Tuan yang dipertua dewan juga, pada hari ini mereka tidak menjawab usul secara jelas, kerana dalam setiap dasar yang mereka ceritakan, mereka sambut, mereka jalin gabungkan dengan sambutan di kalangan masyarakat tanpa hadirkan bersama kesan kepada alam sekitar. Dan apabila kami tanya bagaimana ini untuk membuktikan kesan daripada dasar ataupun kesan daripada undang-undang, perkara ini tidak pernah dijawab pun di kabinet mereka. Fakta terakhir untuk warga dewan yang hebat berfikir, kerajaan konservatif Jerman pimpinan Angela Merkel sekali lagi dalam dasar menurunkan karbon dioksida mereka, tuan yang dipertua dewan. Namun sekarang kerajaan Jerman berdepan dengan krisis ekonomi dan pengurangan peluang pekerjaan. Demi kepentingan ekonomi, tuan yang dipertua dewan, hari ini kerajaan Angela Merkel sedang mencari allowance pembebasan gas untuk industri besar, memberi subsidi kepada kilang automobil bagi menggalakkan pembelian kenderaan baharu, tuan yang dipertua dewan. Kesannya lebih dahsyat, membimbangkan. Bukan sahaja dasar untuk mengurangkan karbon dioksida di Jerman gagal, bahkan peningkatan CO2 atau dengan izin tuan yang dipertua dewan, karbon dioksida ini telah berlaku. Mohon terus, tuan. Begitulah selesainya sesi Bismillahirrahmanirrahim, tuan yang dipertua dewan serta seluruh isi dewan. Berikan 4 minit anda dalam sesi penggulungan untuk sama-sama kita memahami dan kita menjernihkan kembali apakah sebenarnya kekaburan yang telah dilakukan oleh mereka di meja kerajaan. Pertama, tuan yang dipertua dewan, secara rangkumannya, apa yang cuba dibina di meja kerajaan hari ini adalah yang pertama, dalam menjawab usul persidangan, ada agenda mesra alam yang dilakukan. Kemudian, mereka ingin tunjukkan bagaimanakah ia digerakkan. Dan yang ketiga, mereka ingin tunjukkan kekuatan yang ada dalam agenda mesra alam. Dan akhirnya, bagaimanakah kekuatan tersebut menampung kepada masa
ditinggalkan oleh mereka. Sebab itu dalam pengujahan, siapakah penguat kuasa yang menggerakkan perkara tersebut ditinggalkan sepi. Dan saya yakin dan percaya tidak ada seorang pun dalam Dewan hari ini mendengar nama penguat kuasa yang menggerakkan dasar dilakukan oleh mereka. Namun apa yang diceritakan hanya dasar sahaja. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua Dewan, mereka hari ini tersilap faham terhadap kesan yang ingin dinilai terhadap masalah alam sekitar. Sebab itulah pengujahan Datuk Nyer selaku Perdana Menteri dalam Dewan hari ini, beliau tidak tunjukkan bagaimanakah disebabkan dasar akhirnya masalah alam sekitar yang berlaku berjaya untuk dikurangkan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun apa yang diceritakan hanya pengurangan kapal yang melalui Selat Melaka. Hebat hujah pengurangan kapal ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, kes di meja pembangkang, untuk menafikan kes mereka, mereka tunjukkan kekuatan. Maka benarlah kami tunjukkan kelemahan yang wujud dalam agenda politik mesra alam. Dan tidak cukup setakat itu, mereka tunjukkan keberkesanan, maka kami juga tampil menunjukkan bagaimanakah ia tidak berkesan, hasil daripada kelemahan yang dimiliki oleh agenda politik mesra alam. Saya menjelaskan kepada anda kelemahan dalam aspek untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat kepada di-Pertua Dewan. Dan persoalan ini tidak pernah dijawab oleh mereka. Bagaimanakah dasar yang dibentuk oleh agenda politik mesra alam ingin digerakkan sekiranya masyarakat, pihak industri tidak bersama-sama pemimpin-pemimpin untuk mengangkat dan menjulang agenda politik mesra alam ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tidak pernah dijelaskan oleh mereka. Datuk Ahmad Reza pula menceritakan kepada anda bagaimanakah kelemahan dalam aspek wujudnya konflik kepentingan ekonomi, dan yang kedua, konflik kepentingan politik yang berlaku, Tuan Yang di-Pertua Dewan, yang menyebabkan agenda politik mesra alam terhalang dan tidak boleh untuk digerakkan. Maka tidak menyelesaikan masalah alam sekitar. Datuk Amiruddin telah pun menjalankan kerja-kerja pembidasan. Kes mereka, Tuan Yang di-Pertua Dewan, pertama, apabila ingin menunjukkan kuasa penentu. Persoalan yang kami ajukan, bagaimanakah keadaan parti-parti politik yang tidak memenangi pilihan raya mempunyai kuasa penentu untuk menentukan sesuatu dasar itu boleh bergerak ataupun tidak. Dibangkitkan oleh Datuk Ahmad Reza, juga tidak dijawab oleh mereka. Dan kedua, teknik bidasan yang dilakukan oleh Datuk Fahmi, Tuan Yang di-Pertua Dewan, salah sahaja. Kerana apa? Mereka rangkumkan kes kami di meja pembangkang. Kata mereka, walaupun mekanisme itu tidak berjaya, kita ada mekanisme lain yang berjaya, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maknanya apa? Mereka melakukan generalisasi mudah sekali lagi. Apa sahaja yang dilakukan hari ini, Tuan Yang di-Pertua, datangnya daripada agenda politik mesra alam, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kalau begitu mudahlah, kita tidak perlu untuk berdebat hari ini, kerana semua yang kita lakukan hari ini adalah agenda politik mesra alam. Termasuklah perdebatan alam sekitar ini juga dikatakan sebagai agenda politik mesra alam, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tuntasnya, bukan kami ingin menafikan kekuatan yang dimiliki oleh kuasa politik, namun hakikat dan realitinya kita tidak boleh untuk mempertaruhkan nasib alam sekitar yang telah terseksa ini kepada kuasa politik selagi kelemahan-kelemahan yang kami katakan ini tidak diselesaikan. Mohon pertimbangan untuk usul pada hari ini tidak diluluskan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum. Ketua Pembangkang kita Muhammad Syamsul Saleh yang terus membangkang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Arena penggulungan pada kali ini, Tuan Yang di-Pertua, gerak kerja pertama untuk melakukan penilaian semula terhadap kes kerajaan dan pendekatan yang telah kami terjemahkan di sepanjang perdebatan. Pertama, telah kami tunjukkan kepada anda bagaimana kapasiti yang ada pada penggerak tercambah kepada dua perkara. Bagaimana berjaya menimbulkan unsur desakan dan kuasa menentukan hala tuju mekanisme pelaksanaan yang akhirnya menyelesaikan masalah alam sekitar, Tuan Yang di-Pertua. Timbul pertikaian dan persoalan seawal penggulungan dilakukan. Siapakah penggerak yang melaksanakan dasar tersebut? Telah kami ceritakan seawal perdebatan pada hari ini. Kami katakan kerajaan melalui kerjasama serantau untuk mengatasi masalah merentasi sempadan. Adakah pernah mereka tunjukkan masalah merentasi sempadan? Tidak pernah dibuktikan. Kedua, Tuan Yang di-Pertua, telah kami ceritakan kepada anda kewujudan parti politik hijau ataupun green political parties dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Kenapa pentingnya terma tersebut dalam perdebatan? Kerana pada hari ini kita menilai adakah agenda politik mesra alam tersebut adalah jawapan kepada permasalahan alam sekitar. Telah kami tunjukkan di sepanjang perdebatan dan pengujian kabinet kerajaan. Pertama, bagaimana saya tunjukkan kerjasama serantau di antara negara Malaysia dan Indonesia berkenaan dengan isu tumpahan minyak, Tuan Yang di-Pertua. Mekanisme pelaksanaan dengan
Pembidasan yang ketiga, saya tidak tunjukkan kesan kepada alam sekitar. Apabila isu tumpahan minyak sudah tidak berlaku lagi, maknanya hidupan marin dapat dilestarikan dan hidupan marin dapat dikekalkan seperti sedia kala Tuan Yang di-Pertua. Bangkit yang kedua bercerita dalam konteks kewujudan green political parties dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Dicambahkan kepada seisi dewan beberapa negara Tuan Yang di-Pertua bagaimana mekanisme pelaksanaan. Kami tunjukkan adanya unsur desakan, adanya mekanisme pelaksanaan dan ekoran daripada pelaksanaan tersebut wujudnya keberkesanan kepada alam sekitar, berlaku penyelesaian masalah alam sekitar Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, meniti dan merungkai kembali baik-baik penghujaan perwakilan pembangkang yang saya kira boleh saya ibaratkan umpama kiambang akar tak jejak bumi, pucuk jauh menggapai purnama. Kerana pada hari ini mereka langsung tidak pernah melawan kes kami secara bersemuka. Apa yang mereka tunjukkan? Pertama, mereka cuba untuk memisahkan terma apakah itu agenda politik dan apakah itu mesra alam. Sebab itulah penghujaan mereka berkisar tentang agenda politik hanya merujuk kepada propaganda semata-mata untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sedangkan pada hari ini kami tunjukkan bagaimana agenda politik mesra alam tidak boleh dibezakan kerana ia melihat kepada penetapan dasar yang mana menekankan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Kedua, kes mereka pun tidak pernah menunjukkan kepada kita bagaimana agenda politik mesra alam bukan jawapannya. Apa isu yang dibangkitkan, bagaimana kerajaan Indonesia terkenal dengan isu rasuah dan sebagainya. Masyarakat tidak percaya. Selepas itu, kerajaan Indonesia melaksanakan dasar ataupun agenda politik mesra alam. Masyarakat tidak percaya dan tidak menyokong disebabkan oleh kerajaan Indonesia yang terkenal dengan korupsi dan rasuah, bukan disebabkan oleh kegagalan ataupun kejayaan agenda politik mesra alam. Tidak pernah ditunjukkan oleh beliau. Tentang isu pertembungan konflik ekonomi dan juga alam sekitar pada hari itu Yang di-Pertua, mereka tunjukkan bagaimana ada ahli politik yang mendahulukan keuntungan dan membelakangkan alam sekitar. Namun, adakah pada hari ini mereka tunjukkan bagaimana penetapan dasar alam sekitar itu wujud dan bagaimana kepentingan terhadap ekonomi didahulukan? Sepatutnya mereka tunjukkan bagaimana dalam konteks pelaksanaan terhadap agenda mesra alam Tuan Yang di-Pertua, tunjukkan ada kelemahan pelaksanaan. Itu yang sepatutnya mereka tunjukkan, bukan menimbulkan pertikaian yang langsung tidak signifikan dalam perdebatan kita. Timbang tara perdebatan pada hari ini cukup mudah. Kami tunjukkan kepada anda operasi penggubalan massa sebenarnya tertakluk kepada kuasa politik. Apabila ada unsur desakan, apabila ada kuasa menentukan hala tuju perdebatan pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, kami berjaya membuktikan kepada anda sebenarnya agenda politik mesra alam adalah jawapannya. Mereka tidak pernah menafikan kewujudan unsur desakan dan kuasa menentu yang dimiliki oleh agenda politik mesra alam. Mohon usul pada hari ini diterima.